Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini 10 November 2021 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain. Kitab Fathul Mu'in ini kitab fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Syekh Al-Malibari, ulama Malbar daripada India dia. Baik, apa tajuk perbincangan kita? Tajuk kita, para pelajar sekalian, tengok dalam kitab wa nudiba tawajjuhun li nahwi jidarin fa'asan maghruzah fabastu musalla. Itu matan dia. Tajuk kita, perbincangan kita pada kali ini iaitulah hukum sutrah. Tuan-tuan tanda, hukum sutrah solat, kita letak penghadang di hadapan kita. Mana depan kita tu biar ada satu benda, sama ada dinding ke, tongkat ke. Yang penting orang tak boleh lalu di hadapan kita. Orang tak boleh melintasi di hadapan kita. Itu dia panggil, bahasa Arab kata sutrah. Tulis dia punya tajuk dia sutrah. Tuan Syekh penterjemahan dia tak letak tajuk. Memang kita asal pun tak bertajuk. Tajuk kecil tak ada. Tapi bagi kita lah, pelajar-pelajar yang tahqiq kitab, elok kita letak sub topik. Maknanya tajuk kecil tu tak di tepi. Tajuk dia nya hukum sutrah. Baru kita senang orang apa ni, orang biasalah nak cari dia punya hukum mudah. Kitab kita ni muka surat 111. Bagi naskah lama, versi hak lama, muka surat 103. Yang lama 103, yang baru ni 111. Tengok di baris yang ke-7. Dan disunatkan bagi orang yang sembahyang itu, ai nudiba li musallin, bagi orang sembahyang fardu, sembahyang sunat, kata di para ulama, walau salat janazah, walaupun salat janazah juga disunatkan letak sutrah. Tapi sutrah dia tu naqsh tu makna keranda tu. Keranda tu macam sutrah lah tu. Maknanya bila kita letak jenazah depan, keranda dia, kemudian imam di sini, tak ada orang boleh melintasi waktu solat tu di antara jenazah dengan imam. Itu haram kita lintas. Dan disunatkan bagi orang yang sembahyang, apa saja jenis sembahyang, termasuk solat jenazah, apa dia? Tawajjuhun li nahwi jidarin, menghadap kepada sesuatu seumpama dinding. Kata jidar, tengok tuan saya penterjemah dia tulis jidar juga. Jidar tu makna dinding. Dinding. Contohnya kita nak solat, depan saya ni ada, depan kita ni kiblat, ada dinding. Cukup lah, kita pergi dekat dia. Jarak di antara kita dengan dinding tu 3 hasta, memadai. Au amudin, ataupun tiang. Masjid ada tiang, kita masuk nak solat sunat kat situ, maka kita pergi dekat tiang tu, di antara kita dengan tiang 3 hasta, itu dia panggil sudah memadai sutrah. Iaitu sesuatu benda yang tingginya sekurang-kurangnya 2/3 hasta atau lebih banyak lagi. Sulusat zira'. Zira' ni hasta. Maknanya 2/3 setakat ni. Jengkal lebih sikit lah. 1 jengkal lebih sikit, itu cukup lah. Dalam bahasa hadis, ukuran dia panggil kamu akhratir rahil, macam pelana unta ataupun yang orang duduk sandar atas belakang unta tu.
Dan maka hendaklah jarak. Itu. Tadi dari sudut ketinggian dia 1/2/3 hasta, maknanya lebih sikit daripada sejengkal. Adapun jarak. Maka hendaklah jarak antara benda itu dengan tumit. Tumit kita dengan dinding atau dengan tiang yang kita nak solat tadi tu, jarak dia sejauh 3 hasta. 3 hasta ni hasta tuan. 1, 2, 3. Kenapa dia guna hasta? Kenapa dia nak 3 hasta? Apa hikmahnya? Atau kurang lagi daripada itu? Kenapa? Jawab dianya biasanya 3 hasta ni cukup saiz. Saiz di antara saya nak berdiri dengan nak sujud. Maknanya kalau dinding tu 3 hasta, kita sujud, kepala kita tak rapat ke dinding. Dekat dengan dinding ada, tapi tak sampai perekat teratuk. Jangan. Mana kalau kita buat 2 hasta, mungkin waktu kita rokok, Allahu Akbar, kau bunyi. Mana tahu? Accident. Itu dia panggil tak pandai ukur. Jadi kita kena ukur biar selamat. Selamat waktu kita rokok, selamat waktu kita sujud. Dua-duanya nak selamat. Itu sebab ukuran dia bagi berapa banyak? 3 hasta. Itu je hikmah dia. Baik. Jarak kita nak 3 hasta. Kalau dia tidak berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang tersebut itu, andai kata in ajaza anhu fanahwi asa, maknanya kita tiang pun tak ada, dinding pun tak ada, almari pun tak ada. Macam kita ini kan banyak benda depan kita ni, ada dinding, ada tiang, ada rak kitab contohnya. Tak ada semua ni. Macam mana kita nak buat? Maka hendaklah ia mendapatkan sesuatu seperti tongkat. Dia panggil tongkat. Yang ditegakkan dengan dicacakkan ke tanah. Kita ambil lah kayu, tongkat, letak sini. Senanglah orang dulu. Bahasa dia ni bahasa orang zaman dulu. Dia punya masjid ke surau, dia buat atas pasir, lantai dia pasir. Jadi kita bawa kayu mari. Aku nak solat sini, di tangan kita ada tongkat. Pacak. Habis cerita. Ataupun tombak. Kan Nabi kita bawa tombak. Pacak tombak itu. Anazah dia panggil. Boleh. Tapi jangan pacak atau tombak atau kapit masjid. Oi. Bekerja dengan apa ni? AJK masjid lah. Kita pergi pacak atas tombak atas tempat orang duduk tu. Jangan. Jangan buat zalim sama orang. Jangan rusakkan barang-barang masjid. Tongkat yang dipacak ke tanah, atau kalau tidak dapat, seperti suatu benda itu. Benda maknanya mata', dia tulis bahasa Arab senang. Bahasa Arab ni. Maghruza kamata'in. Seperti barang kita. Kita nak pergi solat, kita bawa beg. Biasakan sekarang ni, ada beg laptop lah, beg apa-apa atas belakang kita ni, ambil letak depan kita. Cukup. Tapi hati-hatilah. Kadang-kadang kita tuan duk sujud, bangun-bangun sujud, beg laptop sudah lari, sudah terbang sendiri, jalan sendiri. Nyaya. Sebab tu anda tengok setengah orang ni dia cerdik. Tali dia tu, tali yang dia buat galah tu, dia tak lepas. Beg kat depan, tali tu duduk di kaki. Kalau orang tarik, jawabnya rebah sekali dengan tokeh tuan dulu, baru lari. Jadi kita kena hati-hati. Di zaman kita ni zaman banyak ujian. Kita tuan tengah solat, barang diangkat orang. Boleh. Ataupun apa sajalah. Beg yang kita duduk galah tu boleh. Botol air. Contohnya botol air mineral. Botol air mineral yang besar tu memang cukup dia punya saiz. Tak situ. Cukup itu. Tapi satu benda yang saya rasa kurang selesa, ada setengah orang dia letak seluar dia. Seluar yang dia pakai, yang dia tak boleh pakai buat solat tu, letak depan. Jadi ini masalah sikit. Sepatutnya seluar-seluar yang kotor jangan dibawa letak depan. Kita nak solat, kita sujud ni menghadap Allah Azza wa Jalla. Seluar busuk ada kat depan, jangan. Tak boleh lah ustaz, seluar tu kan ada barang-barang saya, ada handphone. Buanglah handphone tu, seluar tak bawa tepi. Orang pun tak nak ambil seluar busuk awak tu. Kan, contohlah, jangan marah. Ini dia panggil contoh-contoh ni. Kita buat contoh direct itu lebih senang daripada kita duduk berlapik cakap orang tak faham. Baik.
Berapa kategori kita ni? Daripada dinding, tiang, tongkat ataupun tombak ataupun barang-barang yang termasuklah kalau kita ada botol kan, kita betul tribon kita bawa botol air tok situ. Tapi kalau air mineral okey juga, tapi kalau air Pepsi duduk depan tu air menggoda ni, astagfirullahalazim. Nampak air, Allahu akbar, air. Baik. Tapi takut orang salah faham pula. Dia kata dia ni duk jampi air ke apa benda, dia tak botol air kat depan. Pandai-pandai awak lah. Yang pentingnya kita nak amalkan sunnah ini. Baik. Maka kalau ia masih juga tidak boleh mendapatkan sesuatu seperti itu, tak ada semua barang, disunatkan baginya menghamparkan musalla. Musalla tu tempat dia solat. Hamparan solat. Apa dia kita panggil? Sejadah. Saya bawa kain ni, contoh ni, kain ridak ni. Oh, tak ada apa benda, kita pun buka kain ni sekadar 3 hasta depan kita, macam sejadah lah. Tak situ. Boleh. Alhamdulillah. Dan mendapat sesuatu seperti sejadah untuk menjadi sutrah baginya sembahyang itu. Baik. Sejadah pun tak ada juga. Oh, pandai tuan Syekh kita ni, rahimahullah. Dia bawa andaian-andaian yang boleh menyelesaikan masalah kita, insya-Allah. Andaian yang dia buat ni boleh menyelesaikan masalah. Andainya tak ada juga, maka kalaulah ia tidak berupaya juga untuk mendapatkan itu semua, hendaklah ia menggariskan satu garisan. Boleh kita buat garisan yang sepanjang 3 hasta melentang di hadapannya atau membujur. 2 cara kita garis. Sama ada melentang, mana kita kira saya nak setakat mana 3 hasta, saya ni ke sini kan. Kita pun ambil garisan buat seret. Tu kalau solat atas tanah lah. Kalau atas kapet nak garis dengan apa? Garis dengan pen marah ke masjid. Melentang boleh, atau membujur boleh juga. Kita buat daripada sini, kita buat seret sampai sini. Maknanya ini kawasan aku solat, kau jangan melintasi. Boleh. 2 cara. Dengan membujur itu adalah lebih aula, maka bolehlah dikirakan 3 hasta itu dari hujung jari kaki. Maknanya kita nak kira 3 hasta dari jari kaki kita tu pergi ke depan. Jari kaki atau tumit ke hujung garis itu ke arah kiblat, atau dikirakan 3 hasta itu dari hujung jari kaki sampailah ke akhir sejadah. Boleh jugalah. Yang pentingnya ada 4 kategori. Kategori apa ni? Kategori sutrah. Dia panggil alternatif. Sepatut sutrah tu tiang atau dinding atau pacak tadi. Tapi kalau tak ada juga, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan garisan. Manakah dalil? Ini adalah berdasarkan dalil. Dia ada dalil hadis. Menarik, kitab kita ni dia sebut dalil, dia sebut ta'lil. Dia 2 kita belajar ni tuan-tuan. Satu dia panggil dalil. Dalil tu pada Quran, hadis. Satu lagi dia panggil ta'lil. Ta'lil maknanya sebab, menyatakan sebab kenapa kena buat. Itu ta'lil. Itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Iza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhi syai'a, fa in lam yajid falyansib 'asa, fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyakhutta khatta thumma la yadurruhu ma marra amamah." Maksud dia, hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud. Apabila seorang dari kamu melakukan solat, bila kita solat, maka hendaklah ia meletakkan suatu benda di hadapan dia. Kita letak benda sebagai sutrah, tanda penghadang antara kita dengan tempat sujud kita. Maka kalau ia tidak dapati sesuatu, hendaklah ia pacakkan tongkatnya. Letak tongkat, asa.
Kalau tidak ada tongkat, dia tak berjalan dengan tongkat, orang muda, sihat walafiat, maka adalah ia gariskan satu garisan di hadapan itu. Itu hadis yang mengarahkan perkara ini. Kemudian apa yang melintas di hadapannya itu tidak memudaratkannya, yakni tidak memudaratkan kesempurnaan pahalanya, atau tidak memudaratkannya dalam menghilangkan khusyuk sembahyangnya. Itu huraian daripada ulama tentang makna la yadurruhu. Baik para pelajar sekalian, tulis hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Maka para ulama berbeza pandangan tentang hadis ini. Berbeza pandangan yang penilaian tentang hadis ini. Riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kumpulan yang pertama mengatakan hadis ini dhaif. Dalam dhaif Sunan Abi Daud, dia kata sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Tapi ada juga ulama lain, contohnya Al-Imam Ibn Hajar mengatakan hasan. Khilaf ulama dalam menilaikan hadis ini. Ada kata dhaif, ada kata hasan, maknanya baik, boleh diterima. Kita kena ingat, walaupun sanad dia dhaif dalam hadis tadi, tapi ada hadis lain, riwayat Muslim, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkharatir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik." Maksudnya apabila seorang kamu telah meletakkan sesuatu di hadapannya, maknanya kita nak solat, kita dah letak dah sutrah, letak dah penghadang, seperti pelana kenderaan. Maknanya pelana ni tempat sandar atas kenderaan, atas unta ke atas kuda. Taklah panjang sangat, lebih kurang 1 jengkal lebih gitu je. Maka bersolatlah. Solatlah ke arah kiblat, dan tanda tadi ada kat depan kita, serta tiada perlu lagi mempedulikan sesiapa yang berjalan di belakang hadangan itu. Contohnya kita letak tanda sekat sini, kan? Letak sini. Mana-mana orang yang melintas di lepas pada itu, jangan duduk jeling kat dia. Awak tengok tempat sujud je, jangan duduk jeling tengok. Apa ni lalu depan. Lah. Itu sudah tidak dikira berlalu di hadapan orang apa? Orang solat. Maka hilanglah dia punya larangan. Baik, para jemaah sekalian. Maka disitulah kata di para ulama, hadis-hadis ini menunjukkan kepada sunnah. Apa makna sunnah? Sunnahnya meletakkan sutrah di hadapan kita. Cuma yang berbeza pula, adakah dia wajib atau sunat? Sunnah ini berstatus wajib ataupun sunat. Maka ramai juga ulama, ada yang ulama katakan wajib. Kena letak sebab Nabi kita larang. Banyak nanti hadis-hadis yang kita jumpa nanti, Nabi kita larang melintasi, kalau tunggu sampai 40 hari lebih baik daripada kamu melintah orang solat. Dan kalau masih lagi ada orang yang berdegil nak melintasi depan kamu, falyuqatilhu, kamu tolak dia. Maknanya hadis itu larangan. Bila larangan, dia jadi apa? Dia jadi wajib. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Sutrah tidak wajib. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengulas hadis tentang sutrah ini, mengatakan sutrah itu sunnah, tidak berstatus wajib. Wallahu a'lam. Baik para pelajar sekalian, kita pergi dulu kepada perbincangan kitab ni. Lepas pada itu kita masuk kepada huraian yang akan kita huraikan nanti insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tengok kitab. Kitab kita kata apa? Dan dikiaskan waqisa bil khattil musalla, dan dikiaskan dengan garis itu musalla seperti sejadah. Dan itu didahulukan daripada garis, sebab itu adalah lebih zahir. Maknanya kalau kita letak sejadah, lebih utama daripada garisan. Sebab apa? Sejadah tu timbul, nampak orang lalu, ni sejadah orang ni, nak pijak pun tak apa nak baik, tak apa bagus. Pijak sejadah orang pula. Kawan tu pula beli sejadah di Madinah.
Ada satu street di Madinah tu dia panggil sejadah Raudhah kan. Mahal tu. Jangan kau pijak-pijak, mana nampak dia punya zahir tu. Dan di dalam apa yang dimaksudkan dalam hadis itu, maka dalam hadis itu, hadis yang kita sebut tadi, ada tertib kepada sutrah yang kita nak jadikan sutrah itu. Apa dia sutrah? Iaitu yang mu'tamad. Yang mu'tamad dia kata. Wat tartibul mazkur huwa al mu'tamad. Mu'tamad dalam fiqh mazhab Syafi'i. Apa dia tartib? Letak nombor di kitab. Pelajar-pelajar yang ada kitab letak balik nombor. Tartib iaitu yang pertama dinding. Itu yang paling besar sekali. Yang kedua tiang. Yang kedua tiang. Yang ketiga tongkat. Yang keempat sejadah. Yang kelima garisan. Itu pandangan yang mu'tamad dalam fiqh, khilafan lima yuhimuhu kalamu ibnil Muqri. Seorang ulama Syafi'i lain pula apa yang pendapat yang dibawa dikemukakan oleh Syekh Al-Muqri, Ibnu Al-Muqri. Tuan-tuan tanda kita. Dia tulis Al-Muqri, dia ada tak? Dalam kitab ada kata Ibnu Al-Muqri rahimahullah ta'ala. Ibnu Muqri kata apa? Ibnu Muqri kata, dikatakannya tidak sunat menjaga tartib itu. Tak sunat tartib. Bahkan sunat itu bagi orang sembahyang mendekati sesuatu 3 hasta bagi membatasinya daripada orang lain lalu di hadapannya. Ibnu Muqri kata tak ada sunat-sunat tartib. Apa saja yang kamu jumpa yang boleh letak jadi sutra, maka selesailah masalah arahan mengadakan sutra. Itu pandangan Ibnu Muqri. Kita kata lebih orang panggil lebih jimat dia punya pandangan ini, lebih terbuka. Tapi fiqh mazhab dia kata lebih tartib itu yang sunatnya. Dinding, tiang. Baiklah. Bila seseorang itu mengelak, apabila seorang itu mengelak suatu jenis sutrah, yang lebih aula, faman adala an rutbatihi ila ma dunaha ma'al qudrah. Ini kita balik semula kepada pandangan mazhab. Pandangan dalam mazhab kata, orang ni ada, semua jenis dia ada. Dinding ada, tiang ada, sejadah ada, garisan ada. Tongkat ada. Tapi dia pergi ambil yang rendah. Boleh ke tak boleh? Tengok itu maksud bahasa kita. Bila seseorang itu mengelak suatu jenis sutrah yang lebih aula dan menggunakan sutrah yang kurang darjat dia, mengikut tartib tadi, walhal yang lebih aula itu boleh digunakannya, maka hukumnya sama seperti ia tidak ada sutrah langsung. Bengkel juga tuan Syekh kita ni. Kalau kamu boleh guna dinding, kamu nak guna garisan. Lah. Dinding ada, tiang ada, tongkat ada, rak Quran ada, awak nak guna sejadah ya? La. Itu dia panggil dari sudut tartib. Tuan Syekh kita kata kena ikut tartib. Kalau tidak macam la syai', macam tak ada apa. Misalnya ia ada sejadah tapi digunakan garisan, maka itu seperti tidak ada sutrah langsung dan ia tidak mendapat fadilat mengadakan sutrah penghadang di hadapan solat. Baik, sesalah kita dari sudut kedudukan sutrah. Apa dia hikmat sutrah? Kita sebut nanti kejap lagi. Kita habiskan matan kitab ni, kemudian kita masuk dalam syarah luar pula, insya-Allah. Jadi syarah atas syarah. Fathul Mu'in syarah kepada Qurratul Ain. Kemudian Abu Anah pula syarah kepada Fathul Mu'in. Boleh je kan. Al-Basit Syarhil Basit contohnya. Baiklah. Bagaimana, di manakah kita nak letak sutrah? Jadi bila kita sekarang ni kita dah setuju, kita dah menerima sunnahnya sutrah, bagaimana cara pelaksanaan? Nak letak di mana tiang? Adakah kita nak solat sini, kita pacak tiang sini, depan betul-betul depan muka kita. Tengok kitab.
Dan disunatkan ia tidak meletakkan sutrah bertentangan dengan mukanya. Sebab kita bukan nak adak ke sutrah tu. Saya bukan nak adak ke dinding, ke tiang. Yang kita naknya tiang, dinding, tongkat itu sebagai tanda. Ini sempadan saya punya, kamu jangan langgar. Kalau langgar, kita berhak untuk menolaknya. Dan dia pun juga bersalah kerana langgar. Sekarang ni, maka elok jangan disunatkan ia tidak meletakkan sutra bertentangan dengan mukanya. Bahkan hendaklah ia meletakkan sutra itu sedikit ke kanan atau ke kiri. Kita masuk, ni tiang. Tiang masjid, faham sini. Kita pun pergi belah kiri atau belah kanan dia. Bukan betul-betul belakang tiang. Sebab kita bukan nak hadap ke tiang. Tiang itu khair maksud. Lainlah kalau kita duduk depan Kaabah. Depan Kaabah memang kita kena hadap ke arah Kaabah. Tapi tiang itu bukan nak hadap tiang. Tiang itu sebagai penghadang. Kita kena jelas dia punya konsep. Tiang hanya sebagai penghadang, bukan matlamat kita nak hadap ke arah dia. Dan setiap saf adalah sebagai sutrah bagi saf yang di belakangnya. Jadi saf ni, saf belakang dia tu sutrah dia lah. Dan kalau ianya dekat dengan saf itu, kalau dekat dengan saf itu, maka sutrah itu jadi sutrah. Wa kullu safin sutrah liman khalfahu in qaruba minhu. Tetapi pada pandangan Syekh Ramli, dia tuan-tuan kalau kita belajar kitab pertengahan ini, Syarah Minhaj ni dia balah dua orang. Ibnu Hajar, Ramli. Ramli kata macam ni, Ibnu Hajar kata macam ni. Dia kontra kadang-kadang dua tu. Sah tak sah salat. Tapi ulama dulu berlapang dada. Tak ada pula lebar-melebar pula. Kita ni kalau berbeza pandangan sedikit, mulalah naik bendera atas kepala. Nyepacok bendera tuduhan atas kepala, kita pun letih, kepenatan lah. Anak murid pun lari dah. Dia tu, ustaz kita ni kena tuduh, kita tak mau ikut dia. Awak belajar belum ni, nampak ke dia salahnya? Tak salah pun. Tapi bila orang persalahkan, dia pun serba salah. Masya Allah. Baik. Tapi pada pandangan Ramli yang lebih aujuh, satu-satu sah itu tidak menjadi sutrah bagi sah yang lain. Ramli kata tak. Dan syarat bagi satu sah itu sutrah bagi sah yang lain itu ialah bila jarak antara sah itu adalah 3 hasta dan kurang. Jadi dalam pandangan Ibnu Hajar, sah itu jadi jarak pada kita. Yang penting jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih pada tu jauh, sah jauh lah. Tapi kalau kita tengok kepada jarak solat kita hari ni, walaupun zaman PKP pun tak ada sah sampai 3 baris baru je pasal. Yang adanya penjarakan kiri kanan kan. Penjarakan kiri kanan tetapi penjarakan depan belakang rasanya tak ada. Baik. Kata Al-Imamul Baghawi, Abul Husain Al-Baghawi rahimahullah, dia kata apa? Ini pandangan dia. Sutratul imam sutratu man khalfahu. Sutrah, penghadang bagi imam itu adalah menjadi penghadang bagi makmum dia. Maka kalau kita solat berjamaah, ni para pelajar sekalian, kalau kita solat berjamaah cukuplah sutrah imam itu sutrah kita. Tak perlu kita bersutrah. Saja nak cari sutrah sini. La, imam seorang saja cari sutrah. Sekarang ni ada mikrofon. Mic kan depan imam ni, mic ni kan ada tiang tu. Sutrah dah tu. Tak perlu cari yang lain. Mana sutrah tu ustaz? Dia tiang. Iyalah, kan salah satu daripada sutrah tadi tiang. Ini tiang mikrofon, tiang mic kita ni tiang lah tu. Tapi kalau mic pacok sini, sangkut sini, tak jadi sutrah. Kalau mic macam ni, kepalanya ada ni. Itu sudah kira sutrah. Alhamdulillah, mudah ya, simple ya bendanya. Bukannya susah sangat. Cuma yang susahnya waktu nak salat sunat tu. Dia hidup tengah jalan. Itu salah lah. Baik. Al-Imam Baghawi mengatakan bahawa sutratul imam sutratu man khalfahu. Sutrah imam tu cukuplah sutrah orang lain. Nampak yang zahirnya ialah sutrah bagi sah yang di belakangnya saja, bukan yang lain-lain lagi.
Dan bila saling bertentangan antara sutrah dan berhampiran dengan imam atau saf awal, maka yang manakah didahulukan? Ini soalan dia ni. Dia kata apa? Lau ta'aradati sutrah wal qurbu minal imam awis safil awali faman ladhi yuqaddam. Tuan-tuan perasan ke tidak? Ada setengah masjid besar ni, imam duduk di tengah. Kalau imam duduk di mihrab dia, tak ada masalah. Sebab dinding depan tu, sah depan tu ada dinding. Ni kita duduk tengah-tengah. Banyak anak perhati tengok, masjid ni mungkin dia sayang ke kapek ke, dia nak tukar tempat ke. Kalau hari biasa, dia letak mic ni di tengah masjid. Hari Jumaat baru dia pergi ke mihrab. Jadi kita nak solat di mana? Kalau solat sah depan, tak ada sutrah depan kita. Untuk orang solat sunat. Adapun solat fardu, selesai masalah. Sutratul imam, sutratul makmum. Sutrah bagi imam tu sudah menjadi sutrah bagi makmum. Kita tak payah cari sutrah lagi. Maka ulama kata, kita nak yang mana? Nak duduk sah depan ke, duduk belakang ke? Yakni kalau bersutrah terpaksa jauh dari imam. Dan kalau tidak bersutrah ada kesempatan berada pada saf awal dekat dengan imam. Mana yang mana satu mesti dipilih? Ini soalan menarik. Kita nak pilih yang mana satu? Kata syekh kami, guru kami, siapa dia? Ibnu Hajar rahimahullah. Semuanya boleh. Senang Ibnu Hajar. Dia kata semuanya boleh. Tak usah duduk belak-belak lah kan. Qala syekhuna kullun muhtamil. Makna boleh berlaku. Dan yang zahir daripada pandangan para ulama ialah hendaklah didahulukan memilih untuk berada pada saf awal dalam masjid Nabi SAW di Madinah, yang masjidnya sebagaimana yang ada pada zamannya, bukan yang ditambah lagi itu. Tuan Syekh ni dia penterjemah ni dia tambah banyak ni. Dia kata kalau di masjid Madinah tu utamakan saf awal. Tuan-tuan tahu ke tidak apa cerita ni? Sebab itulah kita duduk di Madinah ni, kita tahu dia punya cerita. Zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, masjid dia setakat mana? Setakat ada mihrab. Tuan-tuan masuk dalam raudah, kita akan jumpa mihrab, tempat imam solat. Itu salah satu daripada mihrab itu, dia tulis Ustuanah Al-Mukhallaqah. Tuan-tuan tengok dalam buku ni. Dalam buku sejarah Madinah ni, cari, dia panggil tiang raudah. Tiang dalam raudah, salah satu daripada tiang dia nama Ustuanah Al-Mukhallaqah ay Al-Mutayyabah. Al-Mukhallaqah ataupun Al-Mutayyabah, makna tiang wangi. Tiang wangi. Mana gambar tiang wangi nak tunjuk ni? Ke dia orang buang dah, dia gambar tiang-tiang ni. Tuan tu carilah, tulis tiang wangi dalam masjid. Tiang wangi tu, di situlah tempat musalla an-Nabi sallallahu. Tempat Nabi solat di situ. Bukan dalam lubang mihrab tu. Lubang mihrab, kita kata ni lubang mihrab. Sini ada tiang. Sebab tu kalau tengok orang-orang Arab, orang tu dia tak solat dalam lubang ni, dia solat belah kanan. Sebab bertentangan dengan tiang tu tempat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita buka rahsia dia. Bagi orang nak pergi Madinah, dia pergi cari. Maka tempat. Jadi sah awal masjid Nabi dalam raudah. Kemudian dibesarkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian mihrab yang jadi tempat imam sekarang, imam lah ni, itu dipanggil mihrab Uthman. Kemudian lah tu, kemudian dah. Adapun mihrab yang kedua lepas raudah itu kerajaan Uthmaniyah, lain pula. Uthmaniyah tu kerajaan Turki. Kena pergi Madinah ni, baru sedap cerita ni, insya-Allah. Ramai jemaah tanya, ustaz nak pergi Madinah, nak pergi bila? Saya kata saya doakanlah kalau sihat saya punya lutut ni, kita pergi, insya-Allah. Baik. Mana dah tajuk kita ni, cerita Madinah dia jadi panjang lalu. Baca dalam buku ni, cari lagi tak ni. Gitulah rindunya kita ke Madinah tu. Sebut yang Madinah, teringat banyak cerita-cerita nak
nak kongsi kepada para jemaah sekalian. Kalau tengok dalam rakaman track Asatizah tu, panjang lagi saya punya ceramah, tapi waktu pendek. Banyak iklan, jadi cerita kita pendek aje lah. Tak apalah. Padahal pada tak ada, baik ada kan. Maka dia kata kalau di masjid Nabi, elok di saf awal, di belakang imam, bukan di dalam ni, bukan depan. Kalau saf itu berada di luar daripada masjidnya, yang pada zamannya yang dia khaskan dengan berganda pahala itu dahulukan seperti saf awal. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, jangan bimbang. Majoriti ulama mengatakan Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pahala 1000 seluruh masjid walaupun dibesarkan. Macam sekarang ni, pembesaran Masjid Nabi di zaman Raja Pahak kemudian disambung oleh Raja Abdullah ni, terbesarlah dalam sejarah dunia Masjid Nabi. Jadi para majoriti ulama mengatakan, majoriti ulama mengatakan seluruh masjid yang dibesarkan itu dinamakan Masjid Nabi, solat di dalamnya berpahala 1000. Habis yang rajin-rajin ni, yang rajin-rajin tu, yang duk solat kat dataran tu, 1000 ke tak 1000? Itu di luar masjid. Bila di luar masjid tak ada 1000, kata di ulama Madinah, Syekhuna Syekh Atiyah contohnya menukilkan pandangan Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahmatullahi taala alal jami', mengatakan sekiranya dalam masjid full, penuh sungguh, macam musim haji, musim Ramadan, maka kalaulah imtaddat sufuf, saf daripada masjid sampai keluar, insya-Allah 1000 mengalir keluar. Tapi macam sekarang ni masjid dalam kosong, awak dekat luar, dapatlah 27. Solat berjemaah. Kalau solat seorang, dapat biasalah. Rugi. Dia berbeza dengan Masjid Mekah. Masjid Mekah lain. Tanah haram Mekah seluruhnya 100,000. Kita pergi cerita lain. Balik mula ke cerita kita. Dia kata dia dahulukan yang berhampiran imam. Walaupun sah awal dia sah utama dalam masjid lama, tapi oleh kerana imam duduk di mihrab Usmani depan tu, kita kena duduk depan. Lebih afdal daripada duduk dalam raudah ketika solat fardu. Adapun solat sunat, na'am dalam raudah lah lebih baik. Tempat solat Nabi solat di situ. Bila seorang itu sembahyang dengan menggunakan suatu sutrah, maka sutrah itu disunatkan baginya dan juga bagi orang lain bagi menolak orang lalu di antaranya. Sekiranya kita ada sutrah, ada tiang, ada tanda, ada orang nak lalu depan kita, kita kena tahan gini dengan tangan. Macam tiang tol tu, pop, no entry. Jangan lalu ni. Bagi menolak lalu orang di antara sutrah yang mencukupi syaratnya itu. Dan seorang yang mukallaf itu menjadi melampaui dengan melalui di hadapan orang yang sembahyang sebelum sutrah. Mana? Kalau lalu depan kita juga, kita kena sekat. Dan diharamkan seseorang melintas di hadapan orang sembahyang sebelum sutrah itu, walaupun orang yang hendak lalu itu tidak ada jalan lain lagi baginya, selagi orang sembahyang itu tidak taksir. Dengar ni. Syaratnya, orang yang solat itu ada sutrah. Tapi kalau dia cuai yang dengan berdiri sembahyang padahal pada jalan, dia pergi buat sejadah dia tengah jalan orang lalu. Salah awak. Atau dalam sah walhal ada kekosongan di hadapannya, dalam sah depan itu, maka orang yang masuk sembahyang itu boleh memaksa masuk lalu dalam sah walaupun banyak sah itu, sehingga tempat kosong sah itu dipenuhkan. Jadi kita jelaslah kepada kita para pelajar sekalian, maknanya Nabi kita larang daripada melintasi di hadapan orang solat tanpa hajat. Dalam hadis yang sahih, tuan-tuan tanda hadis ni. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Bila kita solat di belakang sutrah, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'. Ada orang nak lintas, kita kena tolak, tak tangan kita. Fa in aba, nak lalu juga, falyuqatilhu, kita kena tolak kuat sikit. Kalau biasa-biasa letak ini, dia tak lalu cukup, tapi dia nak repuh juga. Falyuqatilhu bukan makna kita bunuh dia, jangan. Maknanya kita kena gagas sikit tolak. Kata Nabi SAW, fa innama huwa syaitan. Orang itu dia panggil orang syaitan tu.
Bahasa nak lalu depan orang solat sedangkan ruang lain masih banyak. Ruang lain masih banyak, maka kita mengatakan itu syaitan. Jadi jelaslah kepada kita para pelajar sekalian. Jadi kita sutrah ni depan kita tu je. Orang tak boleh lalu. Belakang kita di sebalik sutrah tak ada masalah. Ataupun kalau kita solat berjamaah di belakang imam, maka sutrah kita sutrah imam sahaja. Adapun sutrah kita tidak jadi masalah, sebagaimana kata Ibnu Abbas ketika Nabi solat di Mina, dia lalu di antara saf pergi cari tempat kosong. Nabi tak larang. Lepas solat Nabi tak tegur. Maknanya itu sudah dikira harus. Dan para pelajar sekalian, walaupun ulama mengatakan sunat kita ambil sutra, tapi kalau orang langgar, dosa. Oh, macam mana pula mula sunat? Macam kita bagi salam juga, Assalamualaikum, sunat, tapi tak jawab, dosa. Gitu keadaan. Dalam sebuah hadis sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari, "Lau ya'lamul marru baina yadil musalli." Kalaulah seorang itu tahu kesalahan dia melintasi di depan orang salat, lakana an yaqifa arba'ina khairan. Dia berdiri 40. Abu Nadar rawi hadis kata aku tak ingat 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Berdiri 40 hari pun lama, 40 jam, 40 minit pun lama. Lebih baik daripada dia melintasi depan orang. Hadis ini dalam Bukhari. Maka para jemaah sekalian, kita kena hati-hatilah, jangan jadi perangkap samar pergi solat sunat tempat orang lalu lalang, orang melintas, jangan kita pula orang kita nak lintah pun kita tengok orang, supaya kita tidak termasuk dalam dosa. Maka para ulama mengatakan ada beberapa keadaan dikira terdesak dan tidak berdosa kalau kita melintasi. Apa dia? Keadaan sangat terdesak, hukumnya harus apabila lintas pada tahap darurat yang melibatkan bahaya pada nyawa. Seperti contohnya kita duduk solat, ada kebakaran ke, ada emergency ke, kita nak keluar cepat, orang duduk solat dekat pintu, lalu je. Sebab dia yang salah. Dia yang salah. Maka kita mengatakan kalau tak ada keperluan, jangan melintasi. Pandangan mazhab Syafi'i kata haram, ada pandangan lain kata dilarang. Tak sampai mereka haram. Jadi yang pentingnya tidak eloklah kita melintasi di kawasan yang orang solat di situ. Jadi saya nasihat kepada dua-dua pihak. Pihak yang pertama kepada orang solat, pihak yang kedua kepada orang melintas. Jadi kita nak solat sunat, carilah sutra. Jangan solat depan pintu, dekat laluan orang, jangan. Dan orang yang nak melintah pun tengok juga. Ni kadang-kadang tak ada sebab apa-apa. Sajalah. Lepas solat nak keluar cepat. Nak gimana? Cari kawan kat luar. No. Nak pergi jawab handphone, nak pergi jawab tali panggilan. Telefon kita ada nombor kan. Yang kelang kabut buat apa awaknya? Jadi sabar-sabarlah. Mudah-mudahan selesailah masalah kita dalam masalah sutra. InsyaAllah tamatlah kita dalam bab sutra. Kita akan masuk pula dalam siri yang akan datang, wa kuriha fiha al-tifat, dan perkara-perkara makruh dalam solat, insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.